Finally, Apple dah pun confirm tarikh rasmi untuk pelancaran iPhone 15 series iaitu pada 12 September ni. Untuk waktu Malaysia, korang boleh tonton secara live pada 13 September pukul 1 pagi hari Rabu. So, aku nak ceritakan serba sedikit lah. Apakah yang Apple akan lancarkan masa event nanti. Dan kalau kita tengok pada tema logo yang Apple kongsikan dekat public baru-baru ni, kita boleh nampak lah. Tema dia digelar sebagai Wonderlust. So, aku tak pasti kenapa ayat tu digunakan, tapi apa yang aku pasti, melalui gambar yang dikongsikan tu, kita boleh nampak secara jelas bahawa Apple mungkin juga akan perkenalkan warna baru yang digelar sebagai Dark Blue dan juga Titan Grey berdasarkan color daripada Apple logo tu. Kalau tengok pada corak susunan tu, aku merasakan bahawa itu mungkin adalah reka bentuk rounded pada iPhone 15 Pro, dan dari segi dia punya efek dust tu, mungkin juga ia akan menjadi material baru pada body iPhone 15 Pro iaitu titanium. Ini hanya tekan aku saja tahu berdasarkan maklumat yang tertulis. So mungkin betul dan juga mungkin tak betul, tapi itulah antara mesej tersembunyi yang biasanya Apple suka letakkan pada tema untuk pelancaran rasmi diorang. So now aku nak ceritakan serba sedikit ataupun leaks terakhir mengenai iPhone 15 series. Aku rasa leaks yang aku nak kongsikan ni memang hampir complete lah untuk every new things yang korang akan dapat pada iPhone 15 series, especially untuk yang versi Pro. Okay, first, untuk yang basic model iaitu iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus. So, apakah pembaharuan yang paling ketara sekali? So, aku nampak Apple mungkin lebih memfokuskan kepada kebolehan kamera. So, finally untuk iPhone 15 yang basic akan dapat 48 megapixel tapi masih dengan dual camera. And then pilihan warna baru yang dikatakan adalah warna pink. So, warna pink mungkin lebih kepada wanita di luar sana yang sukakan warna pastel. Dan antara pembaharuan yang ketara juga adalah penggunaan USB-C port pada iPhone 15 dan juga 15 Plus. But ada rumours mengatakan bahawa diorang punya charging watt tu limit sehingga 20 watt saja tau. So memang akan ada perbezaan dengan versi Pro nanti. Finally untuk iPhone basic model dah tak ada lagi screen notch macam iPhone 14. Diorang akan tukar all the way Dynamic Island untuk semua model iPhone 15, bermakna 15 dan juga 15 Plus akan menggunakan Dynamic Island display juga dengan bezel yang lebih nipis daripada iPhone sebelumnya, tapi masih kekalkan dengan refresh rate yang rendah iaitu 60Hz saja untuk basic model. So korang rasa macam mana? Korang okey ke dengan 60Hz untuk sebuah iPhone yang paling latest dengan harga mencecah RM4,000 dan juga RM5,000 macam tu? Cuba korang komen sikit, korang okey ke dengan perkara tu? So untuk pengguna yang dah biasa dengan 60Hz, bertukar pada 60Hz balik mungkin okey. Tapi untuk pengguna yang dah biasa dengan refresh rate tinggi, nak downgrade tu akan ada rasa perbezaan yang sangat ketara dan juga mungkin akan komplain lah. Dan aku prefer untuk korang yang dah biasa dengan refresh rate tinggi dan juga tak boleh nak downgrade kepada refresh rate rendah, go for Pro model lah. Sebab untuk Pro model kali ni memang banyak juga upgrade yang Apple cuba letakkan untuk 15 Pro dan juga 15 Pro Max. So first untuk design dia, Apple masih akan kekalkan shape ikonik iPhone diorang macam biasa. Untuk iPhone 15 masih dengan bonggol kamera yang sama dan juga kedudukan kamera pun masih sama. Cumanya diorang ada ubah sikit dari segi dia punya body tu lebih rounded, tak tajam sangat dekat bahagian tepi-tepi tu. So mungkin lebih sedap lah dari segi grip untuk smartphone tu. Akan gunakan material body jenis titanium. So bukan lagi stainless steel macam iPhone sebelumnya. So apa kelebihan titanium ni sebenarnya? Buat pengetahuan korang, Apple dah mula gunakan material titanium pada Apple Watch Ultra tahun lepas. Dan this year Apple akan gunakan pada iPhone orang pula. Dan info ni banyak jugalah tersebar. Of course lah kan, titanium ni akan memberikan ketahanan lebih lasak pada body iPhone tu sendiri dan juga lebih ringan lah berbanding dengan stainless steel. So itu antara kelebihan untuk body titanium pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max saja. Untuk yang basic model masih akan aluminium ataupun mungkin juga menggunakan stainless steel. So kita just tunggu dan lihat saja. Macam korang semua tahu bahawa sampai sekarang ni untuk iPhone 14 series memang kita ada alert slider kat bahagian tepi tu kan untuk kita nak ring ataupun nak silent. But now untuk iPhone 15 Pro saja Apple akan ubah benda tu menjadikan dia bukan alert slider, dia masih dengan konsep macam alert slider tapi jenis button. So ada leaks mengatakan bahawa button tu kita boleh customize tau untuk buat action yang lain seperti mana yang Apple lakukan pada Apple Watch Ultra diorang. So aku rasa features ni agak menarik sebab dia akan enhance lagi kelebihan untuk button tu. Bukan hanya untuk silent ataupun ring saja, tapi boleh untuk custom pada action yang lain macam mungkin kita nak buat sebagai angkat call tekan situ ataupun screenshot dan pelbagai lagi. But dari segi gambar yang tertulis memang dah boleh nampak casing untuk iPhone 15 Pro Max
iOS dah tunjuk ada bahagian button dekat bahagian kiri tu, dekat atas volume button. So itu satu pembaruan yang aku rasa agak positif untuk bahagian user experience pada iPhone 15 Pro nanti especially lah. Dan pada bahagian chipset yang akan digunakan pada iPhone 15 series nanti, untuk basic model Apple dikatakan akan kekalkan A16 Bionic tapi versi upgraded yang better sikit dari segi GPU dia. Manakala untuk versi 15 Pro dan juga Pro Max akan menggunakan chip yang baru iaitu A17 Bionic. So kenapa diorang asingkan chip macam tu kan? Bagi aku A16 Bionic masih berkuasa lagi untuk korang nak gunakan pada tahun ni dan juga pada tahun hadapan. Cuma mungkin dari segi costing dan juga Apple nak membezakan untuk Pro model. Ada reason besar kenapa korang nak gunakan yang Pro dan juga dia nak membezakan yang basic model, korang dapat yang macam ni. Tapi bukannya maksud yang A16 tu tak power. Power lagi sebenarnya, but ada beza lah kat situ dari segi performance untuk basic dan juga Pro model. And then untuk bahagian kamera, so ini antara upgrade yang aku memang raikan sebab Apple dikatakan akan menggunakan periscope telefoto pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Bermakna ada kebolehan zoom yang jauh lebih bagus berbanding dengan iPhone 14 Pro sekarang ni. So 14 Pro limit digital zoom sehingga 15 kali tau. So memang dah jauh gila kena tinggal dengan phone Android yang sampai 50 ataupun 120 kali. But aku rasa zoom ni dia something yang sepatutnya dah kena ada untuk kebolehan zoom at least sampai 30 ke 50 kali dengan details yang jauh lebih baik. So dia akan memberi kelebihan untuk korang yang memang suka mobigraphy lah. Untuk orang macam aku yang suka ambil gambar buildings and then nak tengok dari jauh tulisan tu supaya lebih jelas dan nak buat Google Translate. That's why zoom ni penting lah untuk aku dan mungkin untuk orang yang appreciate zoom pada kamera smartphone. Untuk bahagian screen, of course, Apple masih kekalkan dengan Dynamic LED Display 120Hz untuk versi Pro dan juga Pro Max, tapi bingkai skrin yang lebih nipis berbanding dengan model sebelumnya. So, untuk semua model kali ini memang dapat flat Dynamic Island, bezel lebih nipis. Cuma bezanya basic model 60Hz, untuk yang Pro model 120Hz. So, itulah perbezaan yang Apple letakkan pada display untuk 15 series nanti. Dari segi charging, aku rasa korang semua dah sedia maklum bahawa Apple finally akan gunakan USB-C port pada semua model iPhone 15. Dan untuk yang basic model tadi aku mention, dapat support sehingga 20 watt, dan untuk versi Pro pula ada leaks mengatakan bahawa akan dapat support better fast charging iaitu 35 watt. So better sikit lah daripada iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max yang support sehingga 27 watt saja. So extra dalam 7 wattage lah kalau nak bandingkan dengan previous model. So at least ada juga upgrade daripada tak ada langsung, but still dari segi dia punya numbers wattage tu rendah lah kalau nak bandingkan dengan kompetitor lain macam Samsung pun bagi 45 watt. Untuk Realme, Xiaomi, Huawei semua, aku rasa korang pun dah faham berapa wattage yang diorang offerkan. But now Apple masih dengan wattage yang rendah daripada kompetitor lain. So, reason kenapa aku pun tak faham, tapi dikatakan bahawa transfer data tu akan laju dan menyokong Thunderbolt untuk bahagian charging tu. Baru-baru ni juga kalau korang tengok dekat social media dan juga dekat website, memang banyak gila dah leaks mengenai kabel USB-C yang akan digunakan pada iPhone 15 series yang diorang bagi sekali dengan kotak jualan iaitu jenis nylon braided. So, akan lebih terhalasat dan juga color tu ikut dengan warna untuk iPhone 15 series. So, aku nampak dia punya kabel lebih kurang tau macam iMac 27 inch chip M1 tu kan. So kita just tunggu dah lihat macam mana kabel untuk iPhone 15 series. Dan dari segi port charging pun dah ada leaks juga menunjukkan port charging tu ikut warna untuk iPhone 15 series. So bercakap pasal warna baru untuk iPhone 15, versi Pro nanti akan ada dua pilihan warna baru iaitu warna Titan Grey dan juga warna Dark Blue. So aku rasa warna Dark Blue dah pernah diperkenalkan oleh Apple untuk iPhone 12, but untuk yang warna Titan Grey mungkin akan menjadi hot selling color pada iPhone 15 series nanti. Sebab aku rasa itulah warna yang menampakkan iPhone yang baru kan. Kalau nak bandingkan dengan warna gold ataupun warna putih, hitam semua tu, itu memang basic color dia. Tapi untuk warna baru, biasanya memang akan hot selling lah. Sama je macam tahun lepas kalau deep purple. Kadang-kadang reseller jual sampai harga mengarut gila kan untuk warna deep purple tu. So aku rasa dari segi color ni subjektif. Kalau korang memang suka color baru, of course Titan Grey nanti. Tapi kalau korang yang tak kisah pasal color, ambil je lah color apa yang available nanti kan. But untuk nama warna ni tak confirm lagi tau. Ini just leak saja. So mungkin juga Apple akan guna nama lain untuk color baru pada iPhone 15 series. So itulah sedikit sebanyak pembaharuan yang Apple lakukan pada iPhone 15 series. Aku rasa yang paling excited sekali of course dengan versi Pro sebab finally dia ubah sikit shape tu. Tak ada lagi alert slider, digantikan dengan button alert pilihan warna baru iaitu Titan Grey, ada titanium body, ada juga kamera periscope telefoto, USB-C port dan juga chip A17 Bionic baru. So dari segi harga tu tak pasti lagi berapa, tapi dijaga
dijangka akan ada kenaikan harga boleh mencecah sampai almost 9,000 lah untuk yang versi Pro Max, the highest variant. Sebab dikatakan untuk starting storage pada versi Pro kali ni dah takkan ada lagi 128GB dan juga starting 256GB. Aku rasa memang possible lah untuk Apple replace dengan 256GB terus untuk starting storage pada versi Pro. Sebab 128 memang dah tak cukup kot. Untuk aku sendiri 512 pun dah hampir tak cukup. Korang imagine lah 128GB tu kan, untuk sistem saja dah makan berapa puluh gig, dan untuk apps lagi, gambar, video lagi sekarang ni orang ramai dah mula all the way 4K dan ada yang dah mula dengan 4K 60fps. Korang imagine lah, dia punya file tu memang cukup besar, lagi-lagi kalau korang gunakan yang raw photo 48MP tu, so memang tak cukup lah 128GB, kejap gila kau habis. So that's why 256 is the lowest dan juga yang relevant sekarang ni untuk starting storage pada iPhone yang versi Pro. Untuk basic mungkin ada lagi pengguna yang still okay dengan 128GB, tapi better kalau Apple replace terus dengan 256GB. So ada storage baru iaitu 2TB, the highest variant untuk yang versi Pro, dan that's why aku cakap harga dia boleh cecah sehingga RM9,000. Sebab sekarang ni pun harga untuk 14 Pro Max cecah RM8,300 kan. So no wonder kalau harga 15 Pro Max 2TB boleh cecah sampai RM9,000. Ini jangkaan saja. So kita just tunggu dan lihat berapakah harga untuk 15 series dan apakah pembaharuan yang aku kongsikan ni tepat ataupun tidak. Mungkin tak semua, tapi at least 80% to 90% akan tepat seperti mana yang akan dilancarkan nanti. Sebab leaks ni semua dah memang di penghujung dah. So that's why bila dah hujung-hujung ni kebanyakannya adalah leaks yang tepat. Cumanya mungkin ada sedikit kelainan dari segi nama, warna ke, shape ke, ataupun perkara-perkara yang minor lah. So dari segi USB-C tu memang itu benda yang paling crucial sekali, dan juga ramai akan excited lah dengan penggunaan USB-C. Finally dah tak ada Lightning port, dan nama untuk charging tu aku tak pasti. So ada beberapa pilihan nama yang orang ramai suggest lah. So ada yang cakap dia akan gunakan nama Magic Port, ada juga Lightning Pro, Thunderbolt, USB-C. Aku tak sure nama apa yang Apple akan gunakan, tapi kalau korang ada suggestion, korang just komen saja, okay? So guys, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.